Okey geng, hari ni kita akan tengok LS002G 40V brushless cordless non-protruding sliding compound dual bevel miter saw dari Makita. Panjang benda tu. So kalau nak tengok benda ni beraksi, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Okey geng, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. So hari ni kita akan tengok Makita LS002G. Ini adalah brushless cordless miter saw yang terbaru daripada Makita. Dia menggunakan XGT 40V line up punya sistem. So format hari ni agak sedikit lain. Saya tak akan cerita pasal basic function of a miter saw. So yang ni saya akan cerita apa perbezaan yang saya suka lah pasal miter saw ni. Berbeza daripada sliding miter saw yang biasa-biasa kita jumpa. So nanti kejap lagi ni kita akan tengok apa features-features dia. Sebelum tu saya akan cerita dulu pasal specification dia lah. So untuk cordless miter saw ni dia menggunakan BL motor. So it's brushless. Ianya juga menggunakan XGT battery system. So XGT battery system ni dia adalah yang terbaru daripada Makita, di mana bateri dia adalah 40V dan kalau mengikut dia punya product literature ianya adalah shockproof dan waterproof lah. Dia menggunakan blade 216mm 8.5 inci. Untuk bevel cut dia boleh potong kiri dan kanan. So maknanya dia dua bevel pada 48 degrees maksimum Untuk miter dia maksimum dia boleh pergi sampai 60 degrees kiri dan kanan juga. No load speed dia dalam katalog dia tulis 4800 rpm dan berat dia ialah 16.4 kg. Agak ringan untuk miter saw kelas macam dia ni. Okey, untuk Makita LS002G ni dia menggunakan rail system sama macam DLS211Z dengan DLS11Z dulu. Rail tubing dia adalah sideways so dia daripada tepi dan tak protrude ke belakang. Jadi maknanya belakang ni kita tak perlu panjang sangat seperti mana sliding miter saw yang lain. Dia menjimatkan ruang dekat belakang tu. Unit ni dilengkapi dengan AWS, so auto start wireless system. So ini adalah sistem daripada Makita, di mana kalau kita menggunakan sistem ni kita boleh berkomunikasi dengan vacuum. So vacuum Makita pun ada juga AWS system, tetapi orang Makita bagi tahu saya yang kalau katakanlah kita tak ada vacuum yang mempunyai AWS system diorang ada jual AWS punya wireless unit adapter Jadi dengan wireless unit adapter tu kita boleh gunakan apa-apa vacuum pun dan vacuum tu boleh bercommunicate dengan kita punya tools. Tapi unit ni dia tak datang sekali dengan AWS punya Bluetooth chip tu. Makita cakap benda tu adalah optional. Bila kita menggunakan AWS system ni, setiap kali kita tarik trigger miter saw ni, vacuum akan automatically start. Tetapi dekat depan ni ada satu button. Jadi kalau kita nak onkan vacuum tu tanpa menarik picu miter saw ni, kita boleh. So kita boleh on dan off melalui button dekat sini. Lepas tu berbeza daripada yang lain-lain generation punya Makita So diorang dah start sekarang ni pakai shadow line So saya sangat suka shadow line ni. Shadow line ni bagi saya lebih tepat daripada laser, sebab laser kita kena calibrate kalau apa-apa hal nanti laser tu ada kemungkinan laser tu akan teralih. Dengan shadow line ni kita boleh tengok secara tepat di mana garisan potongan tu nanti Untuk dust collection dia mempunyai dua port. So satu port daripada bawah ni dan kemudian satu lagi betul-betul di belakang blade. Jadi ada dua port dan hose untuk dust collectionnya pun adalah dua port dan dia combinekan menjadi satu port Kawasan sedut utama dia adalah daripada bahagian atas ni dan dia akan menyedut semua dust daripada bawah dan belakang blade. Tapi dengan melihat pada design hose ni saya tak berapa yakin yang dust collectionnya adalah bagus. Tapi at least benda tu ada. Untuk dia punya depth stop dia, ini pun agak best Untuk depth stop dia, kita boleh tarik dia punya lever ni supaya depth stop tu dia terus terhenti dekat situ Dan kemudian kalau kita nak potong secara penuh balik, kita boleh tolak dia punya lever tu dan dia akan turun secara penuh. So bila kita, kalau katakanlah kita nak buat half cut ataupun tanggam ke apa semua tu, so kita boleh adjust knob tu untuk kedalaman yang sesuai lah. So benda ni memang menyenangkan lah. Ini antara yang paling senang sekali nak digunakan yang saya tengok lah.
Okey, antara benda yang paling best sekali pasal mitre saw ni ialah cara kita tukar angle untuk dia punya mitre dia dan bevel jadi macam biasa, kalau kita nak tukarkan dia punya bevel dia, kita alihkan dulu clamp yang ada dan tanggalkan rail Jadi bila dah tanggal rail tu semua tu, baru kita ada ruang untuk turun Macam biasa punya mitre saw, kita kena adjust daripada belah belakang Biasanya kita kena ketatkan ataupun longgarkan knob dekat belah belakang supaya dia boleh baring untuk bevel cut Tapi untuk ni specialnya, dia hanya adjust daripada knob daripada depan ni je Jadi kita longgarkan knob dia tu, dan kemudian dah boleh turun. Sesenang itu Kemudian bila kita dah sampai dekat angle yang kita nak tu, kita boleh ketatkan balik. Jadi dia akan stay So bila dah stay dekat sini, so kita boleh buat bevel cut tu Untuk turunkan bevel ke sebelah kanan pula Untuk turunkan bevel ke sebelah kanan, kita perlu tarik satu lagi lever dekat bawah ni. So kita tarik lever ni dan dia boleh slide ke sebelah kanan. Maksimum yang dia boleh turun ialah 48 degrees. So kalau nak turun 48 degrees, ada lagi satu button kat belakang ni yang kita perlu tekan so dia akan pergi ke tahap maksimum. Kalau tak, dia ada positive stop kat situ. Bila dah settle tu, ok, so kita boleh ketatkan balik untuk bevel punya knob dia. Untuk adjust mitre pula dia boleh pergi sampai 60 degrees kiri dan kanan. Dia pun ada detent ni kalau kita nak pakai detent ni untuk yang normal degrees yang pakai macam 45, 30, 15 macam tu So cara dia, kalau nak ikut detent tu, kita akan longgarkan knob dia dan kita tekan sikit saja. So sambil tekan, kita akan pusingkan. So dia akan berhenti pada setiap detent yang ada Okay. Kalau kita nak pilih degrees tu secara freely, so kita akan tekan habis. Bila dah tekan habis ni, so dia tak akan berhenti pada mana-mana indentation tu. So bila dah pilih, katakanlah nak 22.5 22.5, kemudian kita just ketatkan balik. Ok, dia tak bergerak. Base dia pun agak stabil, tapi saya perasan belah belakang dia ni kurang sikit tapi masih lagi ok. Dia ada tambahan belakang tu untuk menstabilkan lagi mitre saw ni lah. Kemudian dia ada wing support so dia ada retractable wing. Jadi kalau benda ni kita nak pakai dekat side, kita hanya perlu longgarkan dua skru ni dan tariklah wing dia keluar, dan kemudian ketatkan balik. Jadi kita ada extra support untuk bahan kerja kita. Untuk clamp dia pun saya sangat suka So clamp dia ni macam biasanya yang lain-lain kita perlu sama ada skrukan ataupun masukkan daripada satu side and then kena pusingkan semua tu yang leceh Jadi yang ni betul-betul senang, hanya slidekan saja. Bila kita slidekan, dia dah stay dekat situ Kemudian kita boleh gunakan lubang di sini juga daripada wing dia So daripada wingnya pun kita boleh gunakan kat situ. Untuk dia punya back fence dia back fence dia kita boleh buka-buka. Jadi kita boleh buka kiri kanan sebab mitre saw ni boleh bevel ke sebelah kanan. Jadi yang tu perlu dibuka kalau kita bevelkan sebelah kanan untuk memotong Dekat sebelah depan dia ni pun ada dia punya penahan Jadi kita boleh longgarkan dan akan memberi support lah jika kita punya bahan kerja tu berat. Jadi dia akan support sebab benda ni dah panjang ke depan. Jadi dia ada support kat sini. So bila tak pakai, kita boleh longgarkan. Jadi dia tak jejak tanah lah. Ok, untuk RPM test dia saya akan pakai bateri fully charge 4 amp per hour punya bateri So saya akan buat dua test. Satu masa bateri dia masih lagi full,
Dan kemudian satu lagi test saya akan buat masa bateri dia dah tinggal separuh ataupun tinggal 1 bar. Nanti kita test tengok kalau ada perbezaan tak RPM dia. Okey, ni test untuk bateri full Okey, so dia punya RPM dia 4600 jadi nanti bila dah tinggal 1 bar ke apa, kita akan test lagi. Okey, untuk kat capacity test dia kita akan pakai Blue Tee ni, dan saya akan pakai satu plywood lah. Plywood ni lebar dia 320 mm. Kemudian Blue Tee ni kedalaman dia ialah 74 mm So kalau ikut specification dia boleh potong sehingga ketebalan 70 mm dan dia punya panjang dia 312 lah. Jadi sepatutnya kita boleh test lah dengan bahan yang sedia ada ni. So kita test dulu dengan Blue Tee ni. Okay, on lampu. Lepas 75 mm ketebalan, lepas. So kita try tengok dia punya cut capacity memanjang So ni cut capacity secara memanjang. Okey, potongannya okey Ni 12 mm punya plywood. 320 mm lepas. So untuk bevel cut kalau katakanlah saya nak buat 45 degrees left or right macam kalau ke kanan saya kena tanggalkan benda ni lah. Okey, untuk bevel angle pula so kalau pemotongan bevel dalam specification dia cakap dia boleh potong sehingga 50 mm ketebalan so yang ni 70 so maknanya terlampau tebal jadi kalau 50 mm tapi satu benda yang kita perlu ingat kemudian kita boleh miringkan dia jadi macam 70 mm ni dia akan bersandar pada steel tubing dia jadi tak boleh kat situ. So ada kemungkinan kalau katakanlah kita miringkan sebelah kanan akan lepas tapi bila tengok dekat sini so untuk miringkan sebelah kanan kita kena tarik lever dekat belakang ni. Bila miringkan sebelah kanan dia akan kena dekat dash rod punya mekanisme sini so dia tak boleh tarik habis memang normal pun kalau katakanlah kita nak buat angle cut dengan kayu besar macam ni lebih baik kita pakai dekat atas table saw ok gang, lepas kita tengok miter saw ni ada banyaklah fungsi yang memudahkan dan menyenangkan kita lah. So antaranya ialah dia punya depth stop adjustment dia dia punya skru tu hanya perlu pula saja kita setkan berapa dalam yang kita nak dan kita boleh setkan daripada situ saja, tak perlu lagi kita set daripada belah belakang Kemudian dia punya bevel adjustment dengan miter adjustment semuanya di hadapan, jadi memang sangat menyenangkan benda ni, especially untuk bevel. Walaupun kita tak pakai bevel adjustment selalu tapi bila kita nak pakai tu kadang-kadang tu susah bila kita dah setkan dalam kabinet ke ataupun dalam tempat khas dia. Jadi benda ni sangat memudahkan untuk kita buat configuration macam tu. Miter saw ni pun dia jimat space. Macam saya dah calculate dah dekat tempat miter saw saya saya punya bengkel ni sempit. Antara salah satu sebab kenapa saya tak nak pakai sliding miter saw ialah space dekat belakang tu kita perlukan ruang yang lebih banyak. Jadi macam ruangan saya ni walaupun kita dah nampak macam ngam-ngam dah untuk non sliding miter saw
Tapi bila saya ukur balik mitre saw ni, ianya boleh masuk ke ruangan saya ni dengan sempurna. Jadi perfectly, tak ada yang terkeluar ataupun terlebih daripada mitre saw station ni. And then kalau katakanlah kita nak buatkan benda ni sebagai job site punya mitre saw pun boleh. Sebab apa? Dia punya berat dia pada saya adalah acceptable, 16.4 kilo, masih lagi okey untuk kita bawa ke site. Dan bila kita collapsekan semua, ianya akan menjadi package yang sangat compact. Dia punya color scheme untuk Makita model baru yang 40 volt ni semua pun sangat menarik bagi saya, memang cantik lah. Jadi bila kita tengok detail dia tu dan tona warna dan rupa bentuk dia memang futuristik, sangat moden lah, sangat bagus lah. Makita ambil kira soal design. Jadi bila design tu lagi lawa, it will appeal more people. Ok, sampai di sini review saya kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel saya untuk konten-konten seperti ini lagi. Kita jumpa lain kali. Okay, bye.